Selamat pagi, Puan. Oh, cikgu baru nak patut kat awning tudung ya, cikgu? Okey. Ada. Aina belum? Aina belum? Aina, dia cari cakap, aku tak mandi lagi, dia cakap. Belum. Dah nak makan tengah hari, Puan. Ada tak? Ada lain sistem dia. Kalau kita dekat luar ni memang slow. Ada tak? Tak. So, kita akan masuk tajuk probability kod 02 kesedaran teknologi maklumat terkini sub 1. Dia ada dua sub iaitu sub 1 teknologi maklumat terkini, yang sub kedua adalah kesedaran peraturan teknologi maklumat. Jadi saya akan fokuskan pada tajuk kesedaran teknologi maklumat terkini. Kod dia adalah Z009 tahap 3 2015. So, ada tak? Boleh sebut kan? Ada. Boleh. Okey. So, kat dalam tajuk ni kita ada 9 tajuk. Nampak banyak kan? Tapi sebenarnya sikit saja sebab dia tajuk dia kecil-kecil. Okey. Tajuk yang pertama adalah tujuan. Ini saya lupa nak tukar. Pengenalan, tajuk kedua pengenalan, tajuk ketiga polisi teknologi maklumat, seterusnya tentang teknologi maklumat, dan seterusnya sistem teknologi maklumat, selepas itu prosedur kelas teknologi maklumat, prosedur kemasukan data, pemahaman teknologi maklumat dan pemilihan pelisian yang betul. Yang terakhir adalah kesedaran teknologi maklumat. Okey, sebelum saya mula, saya nak tanya, apa yang korang tahu, yang kita tahu adalah isu semasa sekarang, teknologi apa yang tengah naik sekarang? Selalu yang paling akan nampak yang kita guna sekarang. TikTok. Instagram. Facebook. Twitter. Okey, saya nak tanya, semua benda tu betul, tapi kita akan fokus apa benda yang kalau kita nak buka benda tu, kita kena pakai apa? Google. Internet. Siapa yang cakap? Oh, Syazwan. Syazwan. Oh, nampaknya Syazwan tak tidur dalam kelas. Pandai. Okey, betul, internet. So sekarang kita pakai 4G atau 5G dah sekarang? 4G plus. 4G plus? 5G. Tapi dekat Malaysia baru nak start. Adalah dalam ada certain Telekom dia tak upgrade lagi ke 5G, tapi dah banyak lah kita guna 5G. Sebab itulah salah satu teknologi yang dah sekarang. So memang semua orang akan guna 5G, dah tak ada dah guna 4G. Sebab takut nanti masa akan datang 4G tu memang dah tak boleh nak support untuk apa-apa dah. So kita memang akan pakai 5G. Okay, saya akan masuk tajuk yang pertama iaitu tujuan. Okay, tujuan. Pemahaman pengguna teknologi maklumat terkini. Yang kedua, perkembangan terkini tentang teknologi maklumat yang saya cakap tadi tentang 5G,
tentang aplikasi-aplikasi yang kita guna tu. Dan seterusnya, pengetahuan teknologi terkini dan pemahaman interaksi di antara teknologi dan sistem operasi yang efektif. Sistem operasi efektif yang senang kita faham, yang kita guna sekarang. Macam yang saya tengah pakai ni, PowerPoint. PowerPoint ni sistem operasi. Macam Word pun sistem operasi juga. Tapi yang lagi senang yang saya boleh tunjuk adalah slide yang saya guna sekarang. Okey, pengetahuan. Secara umum, kesedaran teknologi maklumat terkini perlu ada di setiap tahap pekerjaan secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita dekat sesuatu tempat tu perlu ada teknologi maklumat terkini. So, supaya tempat tu dia tak macam orang kata tak lapuk lah, tak lapuk di zaman macam tu, dia still rolling dengan masa sekarang. So dia akan secara langsung atau tidak langsung. So kita kat mana pun kita pergi, kita akan guna juga teknologi maklumat. Sebab kalau kita, walaupun kita kerja bengkel ke, kita kerja dekat office ke apa semua, kita still kena guna teknologi maklumat. Untuk apa? Untuk kita search, untuk kita cari maklumat-maklumat penting, sebab kita memang sentiasa dengan benda yang baru. Poin yang kedua adalah kesedaran ini penting bagi membuat pelatih lebih kompeten dan kekal relevan dalam arus perkembangan semasa yang boleh digunakan untuk menambah baik sebarang pekerjaan atau projek. Yang macam saya terangkan dekat belah atas tadi. So, kita memang kena sentiasa dengan peredaran zaman yang teknologi semakin berkembang lah. So kalau macam kita tak boleh macam orang kata, apa orang cakap, kita terlampau hidup dekat zaman yang belakang. Apa yang zaman-zaman sekarang ni, contoh isu-isu semasa kita tak tahu, kita tak ada macam tu. So kita kena ambil tahu juga. Walaupun kita jenis yang tak kepada teknologi, kita mesti kena tahu. Macam tu. So, saya akan masuk tajuk polisi teknologi maklumat. Okay, saya terangkan sedikit. Polisi Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia Malaysia memastikan pembangunan, pembekalan dan perkhidmatan industri-industri terlibat berada di tahap yang dikehendaki untuk kepentingan negara, di samping untuk meregulasi dan memastikan kualiti perkhidmatan tenaga komunikasi dan multimedia berada dalam tahap yang ditetapkan. Maksudnya, kerajaan dia akan pastikan semua sektor berada dalam aliran zaman yang terkini. So dia akan pastikan setiap sudut yang tak kisahlah syarikat ke, tempat kerja biasa ke, even supermarket pun dia akan fokus dekat teknologi maklumat. Sebab kalau contoh kita pergi, kita bandingkan kedai runcit yang dekat kampung, dekat perkampungan dengan kedai runcit yang dekat bandar. Kan beza. Kalau dekat kampung, dia still guna kalkulator yang tekan-tekan saja tu. Lepas tu dia still akan catat macam manual. Tapi kalau dekat bandar, dia orang punya teknologi tu macam mana? Dia orang akan scan dan benda tu akan masuk dekat dalam komputer. Itu perbezaan yang senang lah untuk kita tengok pada zaman sekarang. Okay, seterusnya saya akan masukkan tujuan polisi teknologi maklumat. So dia ada 3. Satu, meliberalisasi dan tanpa kawal selian perindustrian. So ini kita akan fokus kepada MC. Maksudnya setiap benda yang kita beli akan ada MC. Apa pun dia macam Siri. Okay. Yang kedua, tingkatkan pelaburan pertubuhan dalam industri. Yang ketiga, tingkatkan kualiti perkhidmatan komunikasi dan multimedia. Kiranya macam benda-benda yang berkaitan dengan apa yang kita post, apa yang kita posting, apa semua tu lah. So, kita akan masuk tajuk teknologi maklumat. Okay, apa tu teknologi maklumat? Teknologi maklumat adalah aplikasi penggunaan komputer dan kelengkapan telekomunikasi untuk menyimpan, mendapatkan, menghantar dan manipulasi data selalunya di dalam konteks penggunaan bisnes dan perusahaan. So, benda-benda ni dia akan selalu ada dekat dalam orang yang selalu buat bisnes, dalam perusahaan ni macam kedai-kedai, even dekat
dekat kita punya tempat belajar pun ada juga. So, teknologi maklumat ni sangat penting. Ya, kalau dalam kelas IT pun kita akan belajar teknologi maklumat. So, awak semua akan familiar lah dengan perkataan teknologi maklumat ni. Okay, seterusnya. Tujuan teknologi maklumat. Tujuan teknologi maklumat ni ada 5. Satu, operasi yang efektif. Yang kedua, pemahaman penggunaan. Yang ketiga, perkembangan terkini. Yang keempat, pengetahuan terkini. Yang terakhir adalah pemahaman interaksi antara teknologi dan sistem. Okey. Seterusnya, sistem teknologi maklumat. Apakah itu sistem teknologi maklumat? Satu kajian akademik tentang sistem informasi dan jaringan sokongan pelbagai perkakasan dan perisian yang digunakan manusia dan dan menyebar data. Okey, saya nak tanya, apa contoh perkakasan dan perisian yang kita gunakan sekarang? Laptop. Okey, itu perkakasan. Oh, ni Google Classroom. Betul. Sekarang kita akan sebagai perkakasan dan perisian tu sangat penting untuk manusia, untuk memudahkan urusan manusia sebab manusia ni bukan robot. So manusia ni memerlukan satu proses atau satu jaringan yang boleh sokong kita untuk memudahkan kerja kita. So tujuan teknologi sistem adalah mengumpul, menapis, memproses, mencipta dan menyebar data. Seterusnya, prosedur dan celik teknologi maklumat. So, prosedur dan celik teknologi maklumat ni ada 6. Yang pertama adalah kos. So, harga, kita kena tahu prosedur dia, harga dia berapa, apa semua, mahal ke murah pada zaman sekarang ni. Yang seterusnya, penggunaan perisian dan keupayaannya. Pengetahuan komponen yang sesuai. Macam dekat dalam kelas Miss Alia, dia ada bagi tahu tentang komponen yang sesuai. Macam motherboard. Motherboard kita boleh pakai version yang baru walaupun kita boleh pakai motherboard yang latest walaupun kita pakai desktop yang lama. Macam tu. Seterusnya jenis sistem perisian dan perkakasan. Yang macam tadi Ahmad cakap, maksud yang saya pakai sekarang ni adalah PowerPoint. Lepas tu yang kita selalu guna adalah apa? Microsoft Word. Yang itulah perkakasan macam monitor, laptop, phone, macam tu. Yang seterusnya trend semasa pengguna. Trend-trend sekarang lah kiranya macam benda-benda yang up to date. Trend penggunaan, cara-cara kita nak gunakan teknologi maklumat tu. Okey, seterusnya komponen sistem teknologi maklumat. Okey, kat dalam komponen sistem teknologi maklumat ni kita ada 6. Yang pertama manusia. Manusia tu siapa? Kita lah kan? Kita manusia. Yang kedua perkakasan. Perkakasan tu contohnya apa? Macam laptop, kita punya monitor, CPU. Perisian tu yang macam tadi Ahmad cakap, Google Classroom, PowerPoint. Lepas tu data. Data yang macam, kita ada dua maksud data. Satu, data yang kita gunakan untuk kita tengok sesuatu benda. Lagi satu, data tu benda yang kita hantar. Macam tu. Seterusnya prosedur. Prosedur ni jenis macam mana cara-cara dia. Rangkaian ni sama macam data yang tapi yang saya terangkan iaitu macam kita nak berhubung secara internet. Macam tu. Okay, seterusnya kita akan fokus pada tajuk data yang tadi saya sebutkan tadi. Okay, data. Apa tu data? Data ni, okay, ini adalah contoh dia punya cara mudah lah untuk kita faham. Yang pertama, kenapa kita ada prosedur kemasukan data supaya boleh simpan dengan selamat. Yang kedua, kena pasti data. Yang seterusnya, kena pasti perisian yang sesuai. Perisian apa yang sesuai untuk kita gunakan untuk simpan data. Okey, saya nak tanya, perisian apa yang sesuai kita gunakan untuk kita simpan data untuk zaman-zaman sekarang? Google Drive. iCloud.
bawa-bawa tu macam pendrive kat tu semua tu dah tak selamat. Untuk sekarang lah tak sesuai. Yang seterusnya faham operasi kemasukan data. Cara nak masukkan, cara nak simpan, cara nak gunakan dia semua tu. Guna perkakasan yang betul. Okey, dia kalau zaman sekarang kita akan guna dua je. Tak laptop, handphone. Tak laptop, handphone. Itu je. Ada keizinan dan guna perisian. Seterusnya, pemahaman teknologi maklumat dan pemilihan perisian yang betul. Yang pertama, ciri-ciri terhadap spesifikasi. Yang kedua, analisis kos atau faedah. Keserasian perkakasan, kerahsiaan sistem, sokong pelanggan dan pembekal, keselamatan, kemudahan pengguna dan pelaporan. Okey. Ini adalah kesedaran teknologi maklumat. IT meningkatkan pengeluaran dan komunikasi yang efisien. Seterusnya, IT telah diintegrasikan ke semua aspek kehidupan dan kerja. Yang ketiga, peralihan dari analog ke digital tidak dapat dielakkan. Yang keempat, jimat kos untuk keseluruhan dan jangka masa panjang. Internet of Things sudah tiba dan akan menjadi konsep utama. Okey, saya nak tanya Zikri, apa contoh IoT yang paling mudah? Satu je. Buka lampu, guna phone. Betul. Sebab zaman sekarang kita memang guna Swiss. Zaman sekarang memang jenis yang guna Swiss. Tak lama lagi zaman yang akan datang yang orang kata ada kereta terbang apa semua tu, mungkin akan tak tahulah wujudnya bila. Tapi kemungkinan besar untuk lampu yang akan on guna telefon tu ataupun guna teknologi akan ada lah. Untuk benda tu akan seiring dengan teknologi sekarang. Dan yang terakhir, kekal relevan, ketara dan kompetitif. So, dalam banyak ni, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Cikgu, Ya? bukan sekarang boleh on aircon pakai handphone kah? Boleh. Sebab tu lah kita cakap. Teknologi IoT ni, kan dia kata sudah tiba dan akan menjadi konsep utama. So, dia bukannya terus macam semua benda akan guna phone, dia akan sikit. Macam tu. So sekarang kita dah guna tengok lampu, aircon, apa lagi. Kadang-kadang kereta pun sekarang dah tak ada je yang tak berkunci kan. Tapi tu tak ada kena dengan IoT lah. So dia sekarang teknologi IoT tu lama kelamaan dia akan makin datang. Ada apa-apa lagi soalan? Hello? Semua tidur ke? Tak ada. Tak ada. AI tu kira teknologi maklumat ke cikgu? Apa dia Ahmad? Kalau robot AI kira dengan teknologi maklumat ke? Dia adalah sejenis IoT juga. Lagi? Aina ada soalan? Aina macam diam je. Tak ada. Ada. Okey. Itu je slide saya. Okey. So sekarang saya akan bagi kertas penerangan. Sekejap je. Saya bagi kertas penerangan. Nanti boleh tengok. Saya share. Tengok je cikgu. Tengok, baca dan faham. Sebab saya akan bagi kertas tugasan lepas tu. Sekejap ya. Lain kat sini agar Kak jangan tengok juga kita surat. ada tak? Tak ada pun. Ada. Ruangan komen. Okay, awak boleh baca dan fahamkan dulu. Sementara saya nak ni awak boleh baca kemudian. So sekarang saya nak bagi quiz. Tapi saya akan bagi link lah. Boleh tekan dekat komen nanti. Sekejap ya. Dia tak banyak pun. Dia ada 5 je. Sebab sekarang pun dah pukul 12.06. So semua orang dah lapar kan? Sebab saya tanya pun Lapar sangat dia cikgu. Saya semangat.
Semangat. Syazwan ni Syazwan. Syazwan dia Ada. Syazwan tidur kelas saya tahu. Tahu. Ada. Ada. Okey, sekejap ya. Sementara saya buka quiz, boleh baca dulu kertas penerangan tu, fahamkan dulu. Tak banyak pun, sikit je kertas penerangannya. Dila senyap je tu mesti tidur. Dia tengah masak. Tidur. Dila tengah buat dressing ah. Dressing. Bila tengah masak ke? Nak makan ke? Kenapa? Okey, saya bagi link. Baru 2 orang. Ya. Dua, tiga, empat, lima. Ina. Aina ni pihak tidur ni. Ni saya tak nak berkelas online lah. Aina baru bangun tidur ke? Okey dah Okey, saya mulakan sekarang. Cikgu, kenapa soalan dia lain? Kenapa suara yang lain? Kenapa yang lain suara ni? Bila kita ni tidur ni, Syazwan ni. Syazwan. Nampak ya Syazwan tidur masa kelas saya. Syazwan tidur. Nampaknya saya tahu saya nak tanya soalan dekat siapa. Dia salah semua. Asal salah semua dah Syazwan. Syazwan tak fokus ni. Nampak sangat Syazwan tak fokus dalam kelas. Syazwan kena ketuk tampil 50 kali. So, boleh Syazwan saya tanya awak? Boleh, boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Nyatakan 6 komponen sistem teknologi maklumat. Internet. Internet, Google Classroom. Google Classroom. Tu kira macam perisian ke? Dan Kira saya tengok. yeah. Okay, perisian. Satu lagi. Drive. Google Drive tu. Untuk simpan data. Okay, lagi. Aplikasi Zoom. Itu perisian. Perisian. Yang awak guna sekarang untuk awak masuk kelas saya, awak guna apa? Google
Google Meet. Bukan awak guna phone ke laptop ke? Itu nama dia apa? Peranti. Syazwan jangan nampak sangat tidur tadi. Ha? Oh, Yelah, saya sebut laptop tadi. Siapa-siapa nak tolong dia? Kekasan. buat. Macam kasar. Mana Zikri? Lagi satu last lah, lagi satu. Saya tak bagi 6, saya nak satu lagi. Apa yang kita gunakan untuk kita masuk dekat dalam Google Classroom? Kalau kita tak ada dia, kita tak boleh buka. Internet. Internet tu nama spesifik dia apa? Apa Ahmad dan kalian? Betul. Nampak tak? Nampak ya Syazwan? Awak ni nanti saya akan bagi kerja lebih dekat awak ya. So, ada dia. Apakah matlamat untuk maklumat? Sistem maklumat. Memudahkan urusan orang. Satu, betul. Apa yang penting untuk pada zaman sekarang ni sistem maklumat tu penting sebab apa? Mudah dibawa. TV jangan kena TV support sikit. Betul. Dalam teknologi yang berkembang. So kita pun kita still dekat dunia yang sama macam tu. Itu saya nak jawab tadi. Lepas saya dah tanya banyak-banyak tu, saya nampak macam ramai tak fokus, saya akan bagi kertas tugasan lah. Okay, saya nak tanya, awak boleh hantar kerja ni bila? Minggu depan. Minggu depan. Kalau minggu depan tu, okay saya bagi minggu depan lah. Nanti minta Syazwan. Atau ada misalnya. Okay? Okay. Saya dah Tinggal apa kan? ya. Tinggal apa? Kita tingkat 3 Dr. J. Ada apa dengan Encik Isyam? So, lepas ni saya tak nak buat soalan sebab nanti orang tidur, orang tak akan belajar tajuk kesedaran peraturan teknologi maklumat. Sebelum saya habis kelas saya nak tanya ada apa-apa soalan lagi tak? Tak. Okay tak? Tak ada. Faham. Faham je semua kan? Aina ada soalan ke? Aina ada soalan apa dia tu Aina? Tak ada. Adila. Aina, saya rasa Aina dah mandi belum? Dah. Okay, so saya boleh tamatkan kelas saya. Siapa yang belum mandi boleh pergi mandi. Siapa yang nak pergi makan boleh pergi makan. Rehat dulu. Makan ada kelas lagi kan? So, saya tamatkan kelas saya dengan Assalamualaikum dan terima kasih semua. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu.